يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ahli jawatan kuasa, para ustaz-ustazah, para alim ulama, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita banyak pada Allah kerana Allah Taala telah letakkan kita tuan-tuan yang mulia di tempat yang terbaik, iaitu di rumah Allah. Satu perkara yang besar bila Allah letakkan kita tuan-tuan yang mulia di tempat yang terbaik. Allah boleh letakkan kita di mana-mana pada waktu ini. Allah boleh letakkan kita di rumah, tengok TV, berita perdana. Allah boleh letakkan kita di pasar malam. Tetapi maha baiknya Allah letakkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mulia tuan-tuan. Kalau kita pergi hotel 5 bintang tuan-tuan, walaupun pintu masuk, lepas kita masuk hotel 5 bintang tu, dia ada kapet yang tebal. Tetapi kalau tuan-tuan masuk dengan kaki ayam, security halau. Nilai macam dia ni. Orang masuk pakai kasut, dia masuk pakai kaki ayam. Tetapi tuan-tuan yang mulia, mulianya masjid, kata ulama, walaupun kapetnya berdebu, tak ada siapa pun boleh masuk pakai kasut. Ni kemuliaan tuan-tuan. Walaupun surau tu surau lama, kapet dah berdebu dah, kapet usang, kapet lama, tetapi tak boleh masuk pakai kasut. Ni kemuliaan. Adapun hotel 5 bintang, walaupun kapet dia tebal, tak boleh kaki ayam, kena pijak pakai kasut tuan-tuan. Ni kemuliaan. Dan tuan-tuan yang mulia, kita berada pada bulan Rajab, masya-Allah. Bulan yang mana masya-Allah, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, kita perlu banyakkan satu doa, iaitu Allahumma barik lana fi syahri Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau orang tanya dalil dia kat mana? Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Ini bukan Haji Nawawi begitu tuan-tuan, Imam Nawawi beritahu. Baik juga Imam Wahab bin Munabbih rahmatullahi alaih menukilkan bahawa salafun salih pada bulan Rajab memperbanyakkan satu wirid ini. Apa dia tuan-tuan? Allah maghfirli warhamni wa tub alayya. Allah maghfirli, ya Allah ampunkanlah aku, warhamni, kesianlah pada aku, wa tub alayya, terimalah taubat aku. Imam Wahab bin Munabbih kata salafun salih biasanya satu hari 70 kali dalam bulan Rajab mereka banyakkan wirid ini. Jadi tuan-tuan, sambil-sambil bawa kereta, kita nak tunggu daripada traffic light merah pergi ke hijau, kita wirid Allah maghfirli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampunkanlah dosa aku, kasihanlah pada aku, dan terimalah taubatku. Untuk bulan Rajab yang mulia. Selain daripada itu tuan yang mulia, ulama minta kita mula Rajab ni dah mula baca hadis-hadis tentang Ramadan. Di masjid dah mula baca kitab Fadlat Ramadan, hadis tentang Ramadan, supaya apa? Ahli qaryah kita dah dengar dah hadis tentang Ramadan, dah bersedia. Fadlat Ramadan ni baca bukan akhir Syaban, besok nak masuk Ramadan, hari ni baru baca. Tak tuan. Ulama minta daripada Rajab supaya hati kita berkobar-kobar nak masuk Ramadan, masya-Allah. Begitu juga di rumah dengan anak isteri kita. Satu hari kalau boleh satu hadis paling kurang tentang Ramadan kita baca kepada anak isteri kita, supaya isteri dan anak kita tahu yang mana Ramadan punya debaran dah mula terasa, masya-Allah. Baik tuan-tuan, kita menyambung kitab kita Asrul Tabi'in, membicarakan tentang kehidupan para tabi'in. Dan hari ini tuan-tuan yang mulia, kita menyambung tentang kisah seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair rahmatullahi alaih. Urwah bin Zubair ni yang kita bicarakan pada pertemuan yang lepas, mengenai keturunan dia, nasab dia, keturunan Abu Bakar, dan kisah dia mengenai Allah Ta'ala uji dia kehilangan anak. Kita telah cerita pada pertemuan yang lalu. Baik, setelah kita memasuki tentang kisah ujian yang Allah berikan kepada Urwah bin Zubair, yang merupakan adik kepada Abdullah bin Zubair, maka di sini penulis menukilkan tentang sejarah awal hidup beliau. Yang pada pertemuan lepas kita telah cerita macam mana Allah Ta'ala uji dia. Tapi kali ini ulama yang mengarang kitab ini, dia menyambung dengan bercerita tentang awal hidup beliau, iaitu mengenai pernikahan beliau yang diberkati. Ketika seluruh sahabat dan tabi'in sedang melaksanakan tawaf di sekitar Baitullah yang Allah berkati, orang-orang di sekelilingnya, Urwah bin Zubair mencuri-curi pandang kepada
Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang tengah berada di antara keramaian orang-orang tawaf. Di tengah-tengah tawaf kita yang mulia terdapat salah seorang sahabat yang dipanggil Abadillah Arba'ah, Abdullah yang empat, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar, yang merupakan antara alim dan 13 orang yang boleh keluar fatwa di zaman Nabi. Zaman Nabi tuan-tuan, waktu Nabi masih hidup, ada 13 orang dalam itu sahabat cerita, dia boleh keluar fatwa. Dalam keadaan Nabi masih hidup, orang boleh rujuk dia. Antara siapa? Abdullah bin Umar, Muaz bin Jabal. Ni orang yang mana Nabi ada. Mereka boleh keluar fatwa, masya-Allah. Nak beritahu bahawa mereka ni adalah orang alim di kalangan para sahabat. Termasuklah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar tuan-tuan termasuk di kalangan Abadillah Arba'ah, Abdullah yang empat. Pernah saya ceritakan, Abdullah zaman Nabi ada 120 orang tuan. 120 orang, ramai nama Abdullah ni, masya-Allah. Daripada 120 tu ulama telah keluarkan Abadillah Arba'ah, Abdullah yang empat. Yang paling popular salah satunya ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Kerana Abdullah sahabat, Umar juga sahabat. Jadi Urwah bin Zubair ini anak sahabat juga. Ayahnya Zubair al-Awwam, orang hebat. Dan abang dia Abdullah bin Zubair sama ranking dengan Abdullah bin Umar, termasuk dalam Abadillah Arba'ah. Abdullah yang popular, abang dia. Tapi sekarang ni kita cerita tentang adik dia. Adik dia bukan sahabat, adik dia lah tabi'in. Maka tengah-tengah tawaf, dia curi-curi tengok seorang sahabat yang makbul, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan melihatnya mengucap kalimah talbiyah. Saat itu Abdullah bin Umar sedang mengangkat kedua tangannya kepada Rabbnya seraya memohon apa yang diharapkannya, yakni ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu harapan yang terbesarnya. Iaitu dia tengok lepas tawaf, Abdullah bin Umar ni angkat tangan doa, masya-Allah. Ini dalil, antara dalil yang menunjukkan doa ni boleh angkat tangan. Sebab tuan-tuan mungkin kat tempat kita surau Ikhlas Korea kita ni tak jumpa lagi orang yang membantah dalil angkat tangan. Tuan-tuan pergi luar negara, mungkin tuan-tuan dihantar untuk kerja pergi luar negara, tuan-tuan akan jumpa kelompok orang Islam yang dia kata doa ni kenapa kena angkat tangan? Tak payah angkat tangan, dia kata. Tuan-tuan akan jumpa. Sini semua angkat tangan. Jadi kita tak rasa pelik. Tuan-tuan pergi nanti, tuan-tuan akan jumpa orang yang macam tu, masya-Allah. Bukan kata doa angkat tangan dia petikai, bahkan imam doa pun dia petikai. Kenapa imam kena baca doa, dia kata? Tak perlu. Ulama datangkan banyak dalil, antaranya tuan-tuan dalam Quran. Kisah Nabi Musa AS berdoa, Allah Ta'ala menjawab, aku kabulkan doa kamu berdua. Ulama kata yang minta Nabi Musa. Kenapa Allah menjawab, aku kabulkan doa kamu berdua? Kerana yang minta Nabi Musa, yang aminkan Nabi Harun. Maka Allah beritahu, aku kabulkan doa kamu berdua. Ini antara dalil yang ulama datangkan mengenai imam doa kita aminkan. Dan juga kisah sahabat banyak tentang sahabat Nabi seorang doa, seorang lagi aminkan. Baik. Di tempat yang penuh keberkatan itu, Urwah bin Zubair bin Awwam mendekati Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma seraya berkata, aku ingin menikahi puterimu, yakni Saudah, wahai pakcikku. Ni tuan-tuan, gentleman tuan-tuan, terus pergi cakap. Tak payah pakai wakil. Pakai wakil ni kadang susah, kena dia berkenankan orang wakil tu, kita putih mata tak dapat. Dia tak payah pakai wakil. Dia terus pergi sendiri tuan-tuan, masya-Allah. Dia terus menyatakan hasrat hati dia. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun memandang kepadanya, sementara lisannya tetap sibuk bermunajat kepada Rabbnya dan tidak menjawab apapun kepada Urwah. Lalu dia kembali melanjutkan tawaf dan ibadahnya. Tawaf pun selesai. Para ahli fiqh dari kalangan tabi'in dan para sahabat Rasulullah SAW pun telah kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah, tempat kediaman Rasulullah SAW dan tempat berdirinya kepimpinan Daulah Islamiyah pada ketika itu. Sementara Urwah telah kembali ke rumahnya di Aqiq. Aqiq ni mana satu wadi. Satu wadi yang mana dalam perjalanan, wadi Aqiq ni besar, tapi Aqiq di sini menunjuk kepada rumah dia, iaitu dalam perjalanan nak pergi ke Bir Ali. Tuan-tuan nak pergi Bir Ali, jumpa wadi Aqiq. Wadi Aqiq ni antara wadi yang besar di Madinah. Di Madinah ada 3 wadi. Satu wadi Aqiq, kedua wadi Qanat, ketiga wadi Buthan. Ni 3 wadi terbesar di kota Madinah. Wadi Aqiq ni mengalir daripada Bir Ali sampai ke universiti kami, Universiti Madinah, membawa ke nak pergi ke Uhud, belakang Uhud. Besar, masya-Allah.
Jadi Aqik di sini membawa maksud di mana? Di kawasan jalan nak pergi Bir'ani, Aqik yang kat situ. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun telah kembali ke rumahnya. Bagaimana menurut anda? Apakah Urwah meninggalkan perkara ini begitu saja dan berpaling darinya? Tidak. Maksudnya, masa dia offer diri dia tadi, menyatakan hasad hati dia, Abdullah bin Umar tak respon. Teruskan wirid, buat biasa je, tengok dia buat biasa je. Sebab Abdullah bin Umar, tuan-tuan, kalau kita baca-baca dalam Hayatus Sahabah, kita rasa dia orang muda. Tapi ni kitab tabi'in, bukan Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah, kisah sahabat, dia muda. Sekarang ni kisah tabi'in, dia dah tua. Jadi tuan-tuan kena memahami garisan masa tu. Jadi dalam kita sahabat kita rasa ini apa pasal macam lain je, sebab dia dah tua dah, masya-Allah. Dalam Hayatus Sahabah, bapa dia yang tua, Umar. Sekarang ni dalam kisah tabi'in, dia yang tua, masya-Allah. Baik, seterusnya Umar pun dah tak ada waktu ni. Apa berlaku, tuan-tuan? Tidak, akan tetapi dirinya ingin kembali meminang Sa'udah binti Abdullah bin Umar sekali lagi di rumah ayahnya di Madinah. Urwah berkata, aku datang kepada Abdullah bin Umar untuk meminang puterinya Sa'udah ketika kami sedang melaksanakan tawaf, namun dia tidak memberikan jawapan apapun kepadaku. Kemudian ketika aku telah kembali ke Madinah, aku pun mendatanginya lagi. Lalu dia bertanya, apakah engkau adalah orang yang menyebut-nyebut Sa'udah? Aku menjawab, ya. Dia berkata, engkau menyebutnya ketika kita sedang tawaf saat Allah SWT berada di hadapan kita semua. Apakah engkau memiliki kepentingan yang berkaitan dengannya? Pada saat itu wajah Urwah pun bersinar dengan jawapan Abdullah bin Umar radhiyallahu tersebut. Dia merasa untuk menjalinkan kekeluargaan yang mulia melalui perkahwinan, maka dia pun menjawab seraya berkata, aku tetap menginginkan apa yang pernah aku katakan, yakni di Mekah dulu. Lalu Abdullah bin Umar melirik kepada pelayannya seraya berkata, panggillah Abdullah bin Abdullah, maksudnya puteranya bernama Abdullah, dan Nafi' maula Abdullah. Baik, maka bila dia zahirkan juga, dia kata, aku memang betul-betul nak sungguh-sungguh. Dia menzahirkan keinginan dia, seperti mana yang aku pernah beritahu depan Kaabah tu, macam tu juga hari ni aku beritahu perkara yang sama, tak ada ubah sebiji macam yang dia beritahu. Maka dimintalah dia punya orang kanan dia panggil Abdullah bin Abdullah, iaitu anak Abdullah bin Umar. Sahabat Nabi ni, tuan-tuan, nama sama biasa, Abdullah bin Abdullah, Walid bin Walid, mereka nama sama biasa. Ada kala sama nama dengan atuk dia, Malik bin Anas bin Anas bin Malik bin Anas, biasa, tuan-tuan. Mereka nama sama ni biasa. Orang Melayu kalau nama sama pelik, dah tak ada nama lain ke, orang tanya. Tapi sahabat biasa. Dan di sisi sahabat, mereka lagi suka nama mufrad. Mufrad ni apa? Satu patah perkataan. Orang Melayu kita kalau yang moden ni suka banyak-banyak. Cikgu sekolah penat nak sebut, tuan-tuan, masya-Allah. Punya banyak nama, dia punya panjang, nama-nama bapak pun terkeluar daripada IC. Panjang sangat. Tapi orang Arab tak, dia panggil mufrad, satu perkataan je untuk mudah sebut. Sebab nama ni doa yang mudah disebut, masya-Allah. Baik. Maka tuan-tuan yang mulia dipanggil siapa? Abdullah bin Abdullah, iaitu anak beliau, anak Abdullah bin Umar, dan juga hamba beliau, iaitu Nafi'. Nafi' ni pernah saya ceritakan di sini masa awal kuliah kita dulu. Nafi' ni siapa, tuan? Dia hamba Abdullah bin Umar. Dia hamba ketika Abdullah bin Umar hidup. Dan dia bukan sekadar jadi hamba, tetapi dia bersohbah. Ilmu didapati, saya pernah cerita, dengan dua cara, dua jalan. Yang pertama talaki, macam kita ni talaki lah. Satu orang cerita, orang lain dengar. Di universiti talaki, di pondok talaki, di madrasah talaki, di sekolah talaki. Satu orang ceramah, yang lain dengar. Adapun ilmu yang didapati dengan cara yang kedua, iaitu dengan cara suhbah, iaitu bersahabat ataupun berdamping. Berdamping, masya-Allah. Berkawan dengan ulama, berkawan dengan ustaz-ustaz, masya-Allah. Tetapi zaman kita beza pula, tak macam zaman sahabat. Zaman sahabat macam Imam Nafi' ni, dulu dia hamba pada Abdullah bin Umar, dia bersohbah, khidmat, sediakan air wuduk, sediakan air untuk mandi, sediakan apa-apa yang patut disediakan, menjadi peneman kepada Abdullah bin Umar. Dia bukan jadi khadam saja, tetapi didapatkan ilmu waktu dia berkhidmat. Maka ketika meninggalnya Abdullah bin Umar, Nafi' tak jadi Nafi' lagi. Nafi' bertukar menjadi Al-Imamun Nafi', guru bagi para tabi'in dan juga tabi'in. Antaranya ialah Imam Malik bin Anas. Dan Imam Malik guru bagi Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i guru bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan, tuan-tuan.
Macam mana jadi macam tu? Dia bersohbah, dia berdamping dengan Abdullah bin Umar. Hari ni kita teman, kadang-kadang ramai orang suka teman khidmat ustaz-ustaz pergi ceramah, masya-Allah. Tetapi tak ada sohbah. Tak tanya soalan tentang yang sepatutnya ditanya, masya-Allah. Maka walaupun 20 tahun khidmat ustaz tu meninggal, suruh dia ceramah, dia pun tak boleh ceramah. Sebab dalam kereta dia tak tanya apa-apa. Dia cuma tanya, ustaz nak makan apa lepas isyak nanti? Dia tanya tu je, masya-Allah. Jadi tak dapat apa-apa, masya-Allah. Tapi kalau dia berkhidmat, sediakan air wuduk dan sebagainya, berkhidmat pada ustaz dia di madrasah dan sebagainya, dia ambil sampai tu dia sohbah. Sebab kata ulama, ilmu yang didapati dengan sohbah lebih banyak daripada talaki. Kenapa? Kerana kata ulama, tak semua perkara ulama akan kongsi di meja kuliah. Ada benda-benda yang sulit takkan dicerita kat kuliah, tetapi waktu bersohbah, bersahabat, dia akan cerita. Saya teringat guru saya, dia akan kata, teringat guru saya dulu, dia pernah beritahu saya sekian. Benda ni saya tak cerita kat meja kuliah, tapi sebab awak dengan saya ceritalah. Ni sohbah tu kan. Jadi Imam Nafi' dapat ilmu dengan begitu banyak dengan cara sohbah, iaitu berdamping. Jadi dua orang ni dipanggil. Ketika itu Urwah berkata lagi, Urwah ni kita pernah cerita, dia pun bukan calon-calon orang, anak Zubair Al-Awwam, anak Asma binti Abu Bakar, cucu Safiyah binti Abdul Muttalib, cucu Sayyidina Abu Bakar, bukan calon-calon orang tuan. Ketika itu Urwah berkata lagi, sebagai menyempurnakan perkataan mertuanya, dia menyetujui permintaanku dengan isyarat. Kemudian datanglah puteranya Abdullah bin Umar dan Imam dan juga Nafi', salah seorang maulanya. Maula ni apa? Hamba. Pernah saya cerita kat sini, perkataan maula ni nak guna ni tengok pada ayat. Maula boleh jadi Allah Ta'ala. Anta maulana faghfir lana, anta maulana, boleh jadi Allah pada penggunaan ayat. Maula juga boleh jadi Nabi, Sayyidina Maulana Muhammad. Maula juga boleh jadi tuan. Kan orang tabligh panggil maulana kan, tuan, masya-Allah. Boleh juga maula jadi anak angkat. Siapa dia? Anak angkat Nabi SAW, Zaid maula Muhammad. Maula juga boleh jadi hamba. Jadi tengok pada penggunaan dan perlu tahu ilmu sirah. Kalau tak nanti kita tak tahu nak match maula tu macam mana, masya-Allah. Baik. Jadi maula di sini adalah hamba. Lalu dia berkata kepada mereka berdua, ini adalah Urwah bin Abu Abdullah, yakni Zubair Al-Awwam. Kalian berdua pun telah mengenalinya dengan baik. Dia telah meminang Saudah kepadaku dan aku telah menikahkannya dengan kewajipan yang telah Allah bebankan kepada kaum muslimin untuk ditunaikan kepada kaum muslimat, iaitu menahan dengan cara ma'ruf, ini cara baik, ataupun menceraikannya dengan cara baik. Lalu Abdullah bin Umar menatap menantunya, yakni Urwah, dan berkata, apakah engkau menerimanya wahai Urwah? Urwah menjawab, ya, aku menerimanya. Abdullah bin Umar pun berkata, semoga Allah memberkati pernikahan kalian berdua. Maka sempurnalah pernikahan antara Urwah bin Zubair bin Awam dan Saudah binti Abdullah bin Umar yang salihah lagi bertakwa, seorang sahabat yang terpercaya, putera dari kalangan Khalifah Rasulullah SAW, iaitu Umar Al-Khattab. Semoga kerajaan Allah SWT dilimpahkan kepada mereka berdua. Urwah pun telah mengabdikan dirinya untuk ilmu dan fiqah. Dia juga telah menghafal segala sesuatu riwayat yang daripada makciknya, iaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia meriwayatkan hadis daripada Sayyidatina Aisyah dari para sahabat Rasulullah SAW lain yang mana merupakan gurunya, iaitu Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ini mertuanya, Amr bin Al-As, dan puteranya itu Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Ayyub Al-Ansari, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dan masih banyak lagi yang lainnya, masya-Allah. Baik. Nak bagi tahu pada kita tuan yang mulia, betapa masya-Allah Allah Taala mudahkan perkahwinan mereka. Nak bagi tahu pada kita mudahnya perkahwinan para tabi'in ni, mudah, simple. Tak ada banyak tanya. Tak ada kena pantun macam orang Johor. Saya orang Johor tuan, tapi tak kahwin dengan orang Johor sebab keluarga saya tak pandai pantun. Orang Johor nak kahwin kena pantun. Sikit-sikit tol, jalan sikit tol. Banyak tol ni, kahwin orang faham, senang. Tak ada tol, makan ikan patin, senang tuan. Jadi tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ibnu Syihab Az-Zuhri pun meriwayatkan daripadanya, dan dia merupakan murid yang paling terkenal, Abdullah bin Syihab Az-Zuhri.
Demikian juga Abu Zinad dan juga Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar ni juga antara ulama yang terkenal. Antara amalan dia yang popular, satu hari dia pernah buat khatam 8 kali. 8 kali khatam tu, jangan main-main. Orang tanya dia Sulaiman bin Yasar, macam mana tuan boleh buat khatam 8 kali? Dia kata masa ni macam getah. Ada orang Allah Ta'ala boleh jadikan 1 jam tu banyak tu je. Ada orang 1 jam Allah Ta'ala boleh panjangkan. Jadi dia kata disebabkan dia istiqamah sembahyang tasbih, Allah bagi keberkatan masa, masya-Allah. Sembahyang tasbih tuan-tuan, kalau kita mulai buat dekat surau kita ke surau mana-mana, ada sembahyang tasbih, tak apalah imam sembahyang dululah kan. Orang dengar seram tu sembahyang tasbih ni, masya-Allah. Sebab itu Sayyidina Ali kata sembahyang tasbih ni kalau boleh buat tiap-tiap malam, kalau tak boleh buatlah seminggu sekali, tak boleh sebulan sekali, tak boleh setahun sekali, tak boleh seumur hidup sekali. Jangan tak pernah buat terus. Satu orang syekh waktu kami di mana, dia pesan, dia kata kalau pergi umrah, pesan dekat jemaah, sebab kita mutawif, dia kata pesan kat jemaah, kalau boleh buatlah kat Mekah sekali, Madinah sekali, dia kata. Kat Mekah sekali, Madinah sekali. Ataupun tak boleh juga, sekali trip umrah tu 1 kali buat sembahyang tasbih di tempat yang barakah, masya-Allah. Baik. Salah seorang daripada ahli fiqh yang 7, ini fuqaha Madinah, mereka semua telah menemaninya dalam pelajarannya dan mendengarkan periwayatan darinya, lalu meriwayatkannya lagi daripada yang lain. Baik. Seterusnya bab membicarakan tentang sifat ahli fiqh beliau dan juga menjadi pendidik kepada umat. Sebagaimana Urwah bin Zubair membesar di dalam berbagai majlis ilmu, adab dan juga fiqah. Baik, sahabat Nabi tuan-tuan, bukan sahaja mereka belajar ilmu tetapi juga belajar adab. Adab benda yang penting. Bahkan di sisi ulama Azhar, adab lebih penting daripada ilmu. Kenapa? Ulama Azhar kata kalau satu orang tu berilmu, ilmu banyak, walaupun dia ada title yang hebat dalam bidang agama, profesor ke, doktor ke, syekh ke, tapi tak ada adab, maka tak ada nilai, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak dipandang. Sebab adab itu adalah perkara yang penting dalam Islam. Bahkan diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi dididik dengan adab dan juga ilmu. Sebab itu tabi'in juga mereka belajar ilmu dan juga belajar adab. Maka dia pun ingin memindahkan sifat-sifat takwa, tabiat-tabiat ini dan cahaya-cahaya kebaikan itu kepada puteranya. Oleh kerananya dia sangat perhatian dalam pendidikan terhadap anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan satu kesempatan pun yang datang kepadanya untuk memberikan pengarahan kepada mereka, kecuali dia akan memanfaatkan kesempatan itu dengan segala sesuatu yang dimilikinya. Lalu dia akan memberikan nasihat selayaknya nasihat ahli ilmu yang cerdas, kerana sesungguhnya orang yang berakal tidak akan meninggalkan nasihat dan usahanya dalam hal tersebut. Masya Allah. Baik, maksudnya dia juga didik anaknya dengan ilmu dan adab. Kalau anak dia tak betul, dia akan tegur dengan hikmah, masya-Allah. Dia tidak akan cakap kasar-kasar, dia akan cakap dengan cara yang terbaik, yang paling sesuai. Begitu tuan-tuan yang mulia, kata ulama dalam mendidik anak kita, masya-Allah. Anak kita yang kecil, maka kita layan cara kecil. Anak kita yang dah meningkat dewasa, ulama kata layan seperti kawan, masya-Allah. Kalau kita layan dia umur dah 16, 18, layan dia macam dia darjah 1 dulu, maka dia akan rasa ayah aku buat aku macam ni, aku dah malulah kan. Maka sebab itu kata ulama, ilmu didikan juga ulama ajar pada kita orang Islam, masya-Allah. Dia nak cakap dengan anak, dia ada cara dia, masya-Allah. Nak tegur anak, dia ada cara dia, ikut umur, masya-Allah. Umur yang dah meningkat dewasa, dia ada caranya. Umur yang kecil, dia ada caranya, masya-Allah. Baik. Dia sangat menekankan anak-anaknya untuk menuntut ilmu, di mana dia berkata kepada mereka, wahai anak-anakku, pelajarilah ilmu dan curahkanlah segala kemampuan kalian untuk menunaikan haknya, yakni setelah menuntut ilmu sampaikan pada umat. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, ulama sebut zakat bagi harta, keluarkan zakatlah. Zakat bagi ilmu ialah mengajar, masya-Allah. Mengajar, berkongsi ilmu, masya-Allah, berdakwah, sampaikan kepada umat, sampaikan apa yang kita tahu, yang kita belajar, walaupun satu ayat. Nabi SAW pesankan balighu anni walau ayat. Maka itu yang ditekankan oleh Urwah bin Zubair kepada anak-anaknya, masya-Allah. Baik. Dia juga senantiasa menasihati dirinya sendiri di hadapan anak-anaknya dengan berkata, sesungguhnya alangkah buruknya apakah di dunia ini ada sesuatu yang lebih buruk daripada orang tua yang bodoh ini. Maksudnya dia muhasabah diri depan anak-anak dia, masya-Allah. Dia nak tunjuk contoh pada anak dia bahawa walaupun kita ni satu orang yang alim, kena jadi seperti padi, makin banyak makin tunduk,
makin berisi, makin tunduk. Kerana ulama sebut ilmu ini tuan yang mulia, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang bawah. Ilmu ni tinggi tuan, dia akan mengalir ke tempat yang bawah. Sesiapa yang merendahkan diri, dia akan dapat ilmu. Siapa yang meninggi diri, dia tidak akan dapat ilmu. Rasa kita dah tahu, rasa kita dah pandai, rasa kita dah hebat, maka tak ada apa-apa. Allah Ta'ala suka hamba yang rendah diri, kata ulama. Hamba yang rendah diri Allah Ta'ala suka. Orang kaya yang rendah diri Allah suka. Orang miskin yang rendah diri Allah suka. Orang yang kacak, handsome, cantik, rendah diri Allah suka. Orang yang tak kacak, rendah diri pun Allah Ta'ala suka. Jadi Allah Ta'ala suka hamba yang rendah diri. Bahkan kata ulama, apa itu tawadhu'? Tawadhu' ini keluar rumah dengan menganggap semua orang di depan mata saya itu lebih baik dari saya. Nampak orang tua ini lebih baik daripada saya. Sebab apa? Dia lebih banyak menyebut nama Allah lebih daripada saya. Umur lagi panjang daripada saya. Dia lebih banyak semayang daripada saya. Sebab umur lebih panjang daripada saya. Nampak budak-budak, kan, anak-anak yang kecil-kecil, kita merasakan dia lebih baik daripada saya. Yang lebih muda daripada kita kena rasa dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Kerana saya lebih dahulu buat maksiat lebih daripada dia. Dia kurang lagi dosa. Kalau budak kecil tak ada dosa lagi, masya-Allah, maka lebih baik daripada saya. Maka sentiasa kita memandang orang sebegitu, kata ulama. Ini sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga selalu berkata kepada mereka, wahai anak-anakku, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat mempersembahkan sesuatu kepada Tuhannya selama dia merasa malu untuk mempersembahkannya kepada orang yang mulia di antara kaumnya. Kerana sesungguhnya Allah SWT zat yang maha mulia di antara makhluk-makhluknya yang mulia, zat yang maha pemurah ketika diminta sesuatu, dan zat yang paling berhak untuk diutamakan. Itulah pendidikan agama dan yang benar bagi generasi muda Islam, jujur terhadap diri sendiri, terhadap Allah SWT dan terhadap orang lain. Usaha untuk mendapatkan ilmu disertai dengan penyebutan hasilnya yang diberitahukan oleh Urwah bin Zubair itu sebagai perlindung yang sentiasa diharapkan untuk mereka, kerana dia tidak memiliki kuasa apapun dalam urusan mereka, sebab semua urusan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh kerana itu, ketika dia menyeru mereka untuk menuntut ilmu, maka dia pun menyebutkan buah yang akan mereka terima dari nasihat tersebut jika mereka mendengarkannya, iaitu melalui perkataannya, boleh jadi Allah akan menjadikan kalian para pembesar mereka melalui ilmu. Dia akan menasihati mereka dengan lemah lembut, perkataan yang baik dan perkataan yang bagus. Adakah nasihat dan pendidikan yang lebih fasih, lebih baik dan lebih indah perkataannya daripada ungkapan-ungkapan yang disebut oleh ahli fiqh Madinah ini, iaitu Urwah bin Zubair. Ini cara dia didik anaknya dengan cara yang hikmah, cara yang penuh cara terbaik, dengan cara yang terbaik. Masya-Allah, dia nasihatkan anaknya, masya-Allah. Baik, selanjutnya ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki kisah sahabat Nabi, kisah tabi'in yang seterusnya, yang bernama Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Haris. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris, yang merupakan dipanggil dengan nama rahib kaum Quraisy. Rahib bagi kaum Quraisy, pendeta. Rahbaniyah, pendeta bagi kaum Quraisy. Firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya, sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik itu, kerana mereka itulah yang memperoleh syurga Adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam syurga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera yang halus dan sutera tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Surah Al-Kahfi ayat 30 dan 31. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris, kami akan memulai tentang dirinya mengelilingi gambaran hidupnya. Yang ini bingkainya adalah kisah secara jelas, sedangkan gambarannya adalah terperinci. Dia adalah salah seorang daripada ahli fiqh, yakni ahli fiqh Madinah. Kita tak habis lagi tentang fuqaha Madinah, baru 4. Pemuka kaum, ahli ibadah, orang yang pandai dan
penyembah Tuhannya yang nombor satu di kalangan kaum Quraisy pada masanya, diberi gelar dengan nama Rahib Quraisy kerana banyak melaksanakan salat. Dia adalah salah satu di antara orang-orang yang suka melaksanakan waktu salat, tidak kira siang ataupun malam, solat fardu maupun sunat. Oleh kerana itu memang sangat berhaklah gelaran yang diberikan kepada beliau, iaitu Rahbaniyah Quraisy ataupun rahib bagi orang yang berketurunan Quraisy. Kerana dia termasuk di kalangan orang yang taat kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, iaitu pagi dan petang, pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersabarlah kerana sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Hud ayat 114 dan 115. Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Haris termasuk orang yang menyatukan antara ilmu, amal dan juga izzah, yakni kemuliaan. Dia adalah salah satu pemimpin Quraisy yang diakui izzahnya, yakni kemuliaannya dan kedudukannya. Yakni kenapa, apa maksud izzah itu? Iaitu orang bawahannya ini rakyat suka dengan dia. Itu izzah. Dia dan saudara-saudaranya merupakan teladan di antara kaumnya dalam hal ilmu, kedudukan dan juga kemuliaan. Dia adalah antara salah satu imam bagi kaum muslimin setelah berlalunya masa kaum Muhajirin dan Ansar. Lalu jelas dia salah satu pengikut yang baik. Dialah seorang tabi'in yang terpercaya dan juga yang sangat dihormati. Baik, nasabnya adalah Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Haris bin Hisham bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, seorang imam, salah satu dari ahli fiqh yang 7 di bumi Madinah, yakni fuqaha Madinah, yang mana kita baru bicarakan 4 baru, ada 3 lagi tuan-tuan. Dan termasuk pemimpin Bani Makhzum. Bani Makhzum ni tuan-tuan, salah satu suku dalam Quraisy. Bani Makhzum ni ramailah orang Bani Makhzum ni, termasuklah siapa? Abu Jahal. Abu Jahal Bani Makhzum. Di antara Bani Makhzum. Bani Makhzum ni setelah Batu Mekah semua masuk Islam. Setelah Batu Mekah semua masuk Islam. Dia menikah dan melahirkan keturunan yang saleh. Di antara anak-anak lelakinya adalah Abdullah, Salamah, Abdul Malik, Omar, Abdullah, Ikrimah, Muhammad, Mughirah dan juga Yahya. Nama-nama anak mereka ni, anak-anak tabi'in, anak sahabat ni semua mufrad, satu perkataan, mudah sebut, mudah ingat. Sedangkan anak-anak perempuannya ialah Aisyah dan juga Ummul Al-Haris. Dia seorang yang buta. Azan. Berhenti azan, kita berhenti azan, kita sambung sikit lagi insya-Allah. Kita sambung sikit lagi. Beliau merupakan seorang yang buta. Jadi tuan-tuan, di sisi zaman tabi'in ni dan juga zaman selepas itu, ada juga ulama tulis tentang ulama-ulama yang buta, masya-Allah, ramai. Termasuk juga Al-Imam Syatibi rahmatullahi alaih, yang merupakan tarik ataupun jalan bagi qiraat yang kita baca pada hari ini. Qiraat bacaan Quran kita ada 2 jalan, tarik Syatibi, tarik Jazari. Kita tarik Syatibi, Imam Hafs an Asim, itu mazhab bacaan Quran kita. Mazhab fiqah kita Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah Al-Sya'ari. Tetapi mazhab bacaan Quran kita bukan mazhab Syafi'i. Orang tanya baca Quran ikut mazhab apa? Mazhab Syafi'i dah. Itu mazhab fiqah. Mazhab bacaan Quran kita tu tanya bila dia tak panggil mazhab, dia panggil tarik. Tarik ni jalan sama macam mazhab. Dia panggil tarik Syatibi. Nama kita punya jalur Imam Hafs an Asim. Hafs anak murid Imam Asim. Itu jalur bacaan yang kita baca. Dan mazhab Quran yang kita baca tu, itulah tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi tempat lain, Morocco dan tempat-tempat lain, dia adalah Imam Warash. Imam Warash ni imam lain, dan dia ada qiraat lain. Jadi Imam Syatibi ni ialah ulama daripada kampung Syatbah. Syatbah ni sekarang ni dalam Sepanyol lah tuan-tuan. Sativa, X-A-T-I-V-A. Tuan-tuan pergi di Sativa, itulah tempat kampung Imam Syatibi, yang dulunya kerajaan Andalus semua Islam. Sekarang tuan bila antara negara Eropah yang agak tak boleh terima Islam, Sepanyol lah. Yang lain dah ramai dah orang Islam. Perancis dan sebagainya. Sepanyol ni ada orang Islam, tapi orang putih tu masih lagi
rasa tak suka dengan Islam, sedangkan darah mengalir dalam keturunan itu darah orang Islam, masya-Allah. Baik tuan-tuan yang mulia, dia merupakan seorang yang buta. Akan tetapi dia tetap menempuh jalan untuk mencari ilmu di sini supaya kita jelas dan faham bahawa sungguh-sungguhnya mereka ni tabi'in dalam bentuk ilmu, walaupun buta pergi untuk ilmu, insya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi yang buta ada Abdullah bin Ummi Maktum pun pergi masjid, masya-Allah. Pun pergi masjid. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa mereka memahami tanggungjawab mereka, kewajipan dalam menuntut ilmu, mencuba untuk memenangkan akalnya dan meninggalkan penglihatannya sebagaimana yang Allah telah menghendaki baginya. Walaupun mata tak nampak, masya-Allah, itu ketetapan Allah baginya, tetapi tak melemahkan semangatnya untuk menuntut ilmu, masya-Allah. Tak melemahkan semangatnya untuk taat perintah Allah. Kan? Kita mungkin kadang sesemua sikit tak pergi dah surau. Mereka tu orang yang tak ada penglihatan, masya-Allah. Kalau di Bangi ni, kalau boleh kita buatkan contoh, mungkin Profesor Dr. Razali Nawawi itulah. Tuan-tuan pergi di Surau Damai 5 waktu pergi masjid, mata tak nampak pun pakai kayu, masya-Allah. Kan kita tengok pun kita segan. Dia tak nampak, masya-Allah, 5 waktu pergi masjid, mata tak nampak. Kita mata nampak, tak nampak kat masjid, masya-Allah. Terbalik pula kan. Profesor Razali Nawawi agak-agak nak bawa anak bagi motivasi sikit, pergi sembahyang Surau Damai atas bukit tu sikit kan, nak pergi Darul Syifa tu, Surau Damai tu berjalan. Tengok tu atuk tu. Tak ada penglihatan, masya-Allah. Kan pengurusi pertama ABIM Malaysia, dia lah Profesor Razali Nawawi di Surau Damai, masya-Allah. Itu tu yang mulia, tak melemahkan dia, masya-Allah. Sesungguhnya Allah telah memberikan pengganti lebih baik baginya dari apa yang telah hilang darinya. Dialah seorang perawi hadis yang diakui dengan banyaknya periwayatan. Tapi memang tuan mulia, syekh-syekh kami yang tak ada penglihatan ni ingatan dia sangat kuat. Waktu kami di Jordan kan, ada satu orang syekh ni dia ngajar fiqh minhaji, kitab fiqh, fiqh manhaji kan. Dia hafal kitab tu. Ya Allah, kitab dia hafal. Kalau Al-Quran hafal ni kita tak pelik sebab mukjizat. Mukjizat. Tapi kitab ni tulisan manusia. Kan susah nak hafal, masya-Allah. Dia boleh hafal, tak bawa kitab. Memanglah dia tak nampak nak bawa kitab apa kan. Dia masuk-masuk dia tahu dah. Ini kursi siapa? Ini kursi siapa? Dia siapa? Dia pergi kat kita, dia terus tanya, "Farhan, hari ni sarapan apa?" Dia tahu Farhan tu kat situ. Tuan, ni kelebihan orang tak ada penglihatan. Allah bagi mata hati dia cerah, masya-Allah. Dia pakai ingatan dia kuat, masya-Allah. Baik. Dia meriwayatkan hadis dari banyak sahabat Nabi. Antaranya siapa? Sayyidina Ammar bin Yasir, Abu Mas'ud Al-Ansari, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, Abu Hurairah, Sayyidatina Asma binti Umais. Asma binti Umais itu isteri kepada Ja'far bin Abi Talib, abang Sayyidina Ali. Senang cakap kakak ipar Sayyidina Ali lah. Asma binti Umais, masya-Allah. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang tak mampu nak disebutkan di sini. Banyak tu nak ceritanya, banyak gurunya, masya-Allah kan. Maksudnya dalam menuntut ilmu ni jangan satu guru, banyak guru boleh, masya-Allah kan. Kita dapat ilmu daripada sumber yang banyak. Kalau ada guru kita kata, kalau dah belajar dengan saya, tak boleh belajar dah dengan syekh-syekh lain. Syekh lain tu semua tak betul. Ni something kan. Sebab sahabat Nabi SAW berguru daripada banyak, daripada banyak tabi'in berguru daripada banyak sahabat, masya-Allah. Nak tunjukkan ilmu ni kita boleh ambil daripada banyak. Kemudian kita pilihlah kan yang mana yang betul. Ada orang tanya saya, "Oi, belajar Madinah betul ke belajar Madinah?" Dia kata, "Belajar Madinah ni tengok macam tak betul je kan. Kang balik tak baca kunut," dia kata. Alhamdulillah Allah bagi ilham, saya jawab. Saya kata, "Tuan, kalau kita makan ikan, makan isi, jangan makan tulang. Tuan makan tulang, tercekiklah tuan." Betul juga yang awak cakap. Alhamdulillah Allah bagi ilham masa tu kan. Sebab dia nampak yang negatif. Tuan-tuan yang boleh cuba kita tengok pada sudut positif. Positif dia apa? Dapat duduk dekat dengan Nabi SAW 4 tahun setengah. Siapa nak bagi tuan-tuan? Kerajaan Malaysia pun tak boleh bagi duduk Madinah. Kita boleh duduk sebulan je, masya-Allah. Kalau kerajaan Malaysia bagi visa kan, sebulan je duduk Madinah umrah. Tapi ni dapat duduk 4 tahun setengah, masya-Allah. Jadi tuan ni kita tengok dari sudut positif. Moga Allah terima kita semua, insya-Allah. Tuan mulia, kita akan sama pada pengajian yang akan datang mengenai ilmu yang ada pada fuqaha Madinah yang kita bicarakan pada malam ini, iaitu Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Haris.
Semoga Allah terima semua. Saya mohon maaf semuanya bagi perkongsian terkasar bahasa, tersilap kata terlanjur bicara. Minta ampun tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Moga-moga yang saya kongsikan dapat saya sendiri dapat amal, tuan-tuan yang dapat amal dapat sampaikan. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mulia bulan Rajab yang mulia kita dapat tingkatkan amal, selawat dan salam pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan dapat menyempurnakan tugasan kita sebagai umat Nabi. Tuan-tuan yang mulia, kita kena tahu kita ni umat Nabi SAW, tugasan kita adalah membawa manusia kepada Allah. Ulama bagi contoh, ulama bagi tahu setiap makhluk Allah Taala cipta, Allah Taala tetapkan 3 perkara tuan-tuan. Pertama nama dia, kedua kerja dia, ketiga kedudukan dia. Contohnya yang ke atas kepala kita tuan-tuan, nama dia kipas. Kedudukan dia di atas. Kerja dia apa? Mengeluarkan angin. Nama kipas, kedudukan di atas, kerja dia keluarkan angin. Tetapi tuan-tuan yang mulia, walaupun nama dia kipas, dia nama apa? Nippon ke Cina ke, tak kisah nama apa, walaupun nama dia kipas, kedudukan dia di atas, tapi dia tak buat kerja dia, tak mengeluarkan angin. Takkan pengusi nak tengok saya saja. Mesti pengusi akan turunkan pergi baiki. Kalau tak boleh baiki, pengusi akan buang tuan. Begitu kita tuan-tuan yang mulia, kita manusia zaman ni, nama kita ialah umat Muhammad SAW. Kerja kita, kedudukan kita apa? Allah beritahu dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ialah umat yang terbaik. Itu kedudukan kita tuan, terbaik, masya-Allah. Dikeluarkan untuk seluruh manusia. Apa kerja kita? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah beritahu dalam surah Imran ayat 110. Ajak orang buat baik, cegah orang mungkar. Tapi kalau kita tak buat kerja kita tuan bila, takkan pengusi nak tengok kipas ke atas, mesti pergi baiki ataupun akan dibuang. Maka kita kena buat kerja kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh bagi Allah SWT.